Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di channel YouTube Cikgu Farah Diana. Okey, hari ni cikgu ada pilih satu tajuk RBT tingkatan 1 iaitu 5.2 reka bentuk fashion. Dan tajuk yang cikgu akan sentuh hari ini adalah 5.2.1 sehingga 5.2.3. Okey, sebelum kita nak belajar, jangan lupa subscribe YouTube channel cikgu, okey? Thank you. Okey, sebelum kita belajar, kita tengok dulu apa standard pembelajaran hari ini. Okey, di akhir pembelajaran, murid dapat mentakrifkan reka bentuk fashion. Kedua, murid dapat menyenaraikan jenis reka bentuk fashion. Dan yang ketiga, murid dapat mengenal pasti teknik cantuman dan penggunaan alatan dalam proses kita nak sediakan reka bentuk fashion. Okey, slide ni kita akan lihat apa itu definisi reka bentuk fashion. Okey, reka bentuk fashion adalah suatu proses ataupun bidang seni yang mengaplikasikan idea pada sesuatu reka bentuk, rekaan pakaian ataupun rekaan aksesori. So, proses yang dimasukkan di sini adalah proses di mana kita akan cari penyataan masalah, kemudian kita akan kumpul maklumat untuk atasi masalah tersebut. Setelah itu kita akan cuba cari idea supaya permasalahan itu terjawab. Kemudian bila dah dapat idea, kita akan mula melakar. Okey, lakaran kita tu boleh buat dalam bentuk 3D ataupun 2D. Okey, selepas dah buat lakaran, kita buat apa pula? Selepas buat lakaran, kita bolehlah buat mock-up ataupun model. Okey, kalau mock-up dan model kita tu tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. So, proses yang terakhir adalah kita akan buat produk yang betul ataupun kita panggil sebagai produk akhir. Itulah yang dimasukkan sebagai suatu proses. Okey. Seterusnya kita akan lihat. Okey, reka bentuk fashion ni ada banyak kerjaya yang kita boleh ceburi. Okey. Yang pertama, yang ni famous lah. Pereka fashion ataupun fashion designer. Okey, fashion designer ni dia akan buat lakaran, akan tunjuk kepada pelanggan. Daripada lakaran tersebut, bila pelanggan setuju, dia akan mulalah reka fashion pakaian ataupun aksesori yang dikehendaki oleh pelanggan. Okey, itu yang biasalah yang kita tahu pereka fashion. Okey, ada 3 lagi kerjaya dalam bidang reka bentuk fashion ni. Okay, yang kedua adalah sebagai peramal fashion ataupun kita sebut dalam English dia fashion forecasting. Okey, peramal fashion ni biasanya dia buat analisa trend fashion dari segi fabric, dari segi warna, tema, bentuk dan elemen seni reka. Okay, dia akan tengoklah untuk trend tahun 2022 akan datang. Okey, apa fabric yang menjadi pilihan? Warna apa menjadi orang kata apa? Pilihan pada tahun 2022. Itulah tugas seorang peramal fashion. Okey, yang ketiga, kita boleh juga ceburi kerjaya sebagai tenaga pengajar fashion. Kiranya macam cikgu, guru ataupun lecturer kan. Okey. Di sini tugas tenaga pengajar fashion adalah dia dapat mengajar kemahiran jahitan dan juga pelbagai ilmu lah tentang fashion. Okey, seterusnya kita tengok kerjaya yang terakhir. Kerjaya yang keempat adalah sebagai perunding image ataupun image consultant. Okey, image consultant ni tugas dia
memberi khidmat, nasihat dan perundingan tentang fashion. Yang ni contoh yang terdekat adalah menjadi seorang wedding planner. Okay. So kalau pasangan kekasih tu nak kahwin ke apa, okay, dia boleh pergi jumpa wedding planner untuk tengoklah. Okay. Apa? Corak baju pengantin yang akan dipilih, reka bentuk hiasan pelamin yang macam mana, dia akan minta pendapat daripada perunding imej. Okey. Seterusnya kita nak tengok pula tajuk 5.2.2 jenis reka bentuk fashion. Okey, dalam silibus kita, reka bentuk fashion yang kita fokus adalah pakaian dan aksesori. Okey, pakaian ni seperti yang murid-murid tengok dalam slide, ditulis penutup kepada badan dan anggota badan seperti tangan, kaki dan kepala. Okey, sini cikgu ada bagi contoh gambar. Okey, yang gambar pertama ni penutup kepada badan dan anggota badan. Yang ni kita adalah jaket. Gambar ini merujuk kepada jaket. Okey, yang gambar kedua ni adalah kemeja. Yang ketiga ini adalah seluar dan yang gambar keempat ini menunjukkan tudung, hijab. So gambar yang keempat ni menutup kepala, gambar yang ketiga ni menutup anggota kaki kan. Yang blouse ni menutup badan, jaket ni pun samalah menutup badan. Okey, seterusnya kita tengok pula aksesori. Okey, aksesori ni adalah benda yang dipakai oleh seseorang individu sebagai perhiasan ataupun tambahan kepada pakaian yang dia pakai tadi. Okey, dalam contoh slide ni cikgu tunjuk jam. Jam merupakan aksesori. Okey, necktie pun aksesori. Heels, kasut pun aksesori. Ada banyak lagi contoh aksesori. Boleh rujuk dalam buku teks seperti belt, scarf kan. Okey. Okey, sekarang kita akan tengok tajuk 5.2.3 iaitu teknik cantuman dan penggunaan alatan dalam proses penyediaan reka bentuk fashion. Okey, yang pertama ni kita nak tengok dulu teknik cantuman yang sering digunakan dalam reka bentuk fashion. Okey, yang pertama kita ada kaedah jahitan. Okey, semua ada 4 teknik cantuman. Yang pertama kita tengok kaedah jahitan. Kaedah jahitan ni sama ada menggunakan tangan ataupun mesin jahit. Okey. Yang kedua, kaedah cantuman yang kedua adalah kaedah tampalan. Okey, kita nak tampal manik, kita nak tampal ribbon, nak tampal fabric. Okey, semua boleh guna kaedah tampalan. So kaedah tampalan ni biasanya kita guna glue lah. Glue ataupun cellophane tape macam itulah. Okey, teknik yang ketiga iaitu adalah kaedah sulaman. Kita dapat 4 jenis sulaman. Yang pertama adalah sulaman manik. Ni gambar yang bunga merah ni dia panggil sulaman manik. Okey, kemudian yang kedua sulaman jenis aplik. Okey, yang ini gambar apa? Burung hantu ni. Okey, ini dia panggil sulaman aplik. Yang ketiga, ini dia panggil sulaman benang. Dan yang keempat, gambar yang keempat ni adalah sulaman ribbon. Okey. Seterusnya kita nak tengok kaedah yang terakhir. Okay, kaedah lain untuk cantuman kita boleh guna juga pengokot ataupun stapler, pita cellophane ataupun ikatan tali. Okey, macam rantai ni, kan kita nak cantum manik-manik ni, kita nak cantum beads ni, kita boleh guna kaedah ikatan. Ikatan tali ataupun ikatan ribbon kan.
Okey, yang kedua ini adalah contoh kaedah menggunakan stapler. Okey. Seterusnya kita nak tengok pula alatan. Alatan yang kita selalu guna semasa kita nak buat reka bentuk fashion ni kan. Okey, alatan ni dia terbahagi kepada 6 lah. Okey, yang pertama alatan mengukur. Okey, untuk kita ukur lah. Biasanya kita nak buat baju, kita kena ukur lah saiz dia kan. So kita di pasaran pun ada banyak saiz. Ada S, M, L. So ukuran-ukuran tu panjang lebar semua dia tak sama. So nak ukur dia kita menggunakan alatan seperti pembaris dan ataupun pita pengukur. Okey, yang kedua alatan untuk kita draft. Okey, nak draft apa ni? Nak draft pola. Nak draft dia punya apa? Pola pakaian tu dulu kan. So kita boleh guna pembaris melengkung dan juga pembaris sesiku L. Okey, pembaris sesiku L ni yang kita guna dalam rekaan fashion lah. Okey, yang ketiga alatan untuk kita potong. Kita nak potong apa? Kita nak potong pola. Pola biasanya kita lukis atas kertas. So nak potong pola kita kena guna gunting kertas. Kalau buat baju kita gunakan fabric. So nak gunting fabric kena guna gunting fabric. Kita tak boleh campur dengan gunting kertas. Okey, kemudian kita ada kacip ataupun sniper. Kacip ataupun sniper ni biasanya kita nak potong bahagian-bahagian benang-benang yang lebih tu. Dan yang keempat adalah penetas. Kalau jahitan kita tu silap ataupun rosak, so kita boleh guna penetas untuk buang balik jahitan tersebut. Okey, penetas juga kita boleh guna untuk kita tebuk lubang butang. Kalau baju kita tu ada butang, kita nak tebuk lubang butang, kita boleh guna penetas. Okey, alatan yang keempat adalah alatan menanda. Okey, alatan menanda ni kita boleh guna pensel tukang jahit, kapur penanda, roda suri dan kertas karbon dan juga jarum peniti. Okey. Yang kelima adalah alatan menjahit. Kita ada jidar, jarum jahit tangan, jarum jahit mesin, mesin jahit dan juga mesin sulaman. Okey, dan yang terakhir, alatan terakhir adalah alatan lain seperti tweezer. Okey, tweezer ni kita guna untuk memasukkan benang ke dalam lubang jarum ataupun kita nak pegang batu perhiasan magnet ketika menggunakan cecair lilin. Okey. Yang kedua, kita ada pistol perekat panas, hot glue gun, untuk kita lekatkan inilah segala magnet ataupun kita boleh guna hot glue gun ni untuk kaedah mencantum yang jenis menampal tu kan. Okey, kemudian kita ada pengukur atau stapler dan juga yang terakhir alatan lain adalah pita selofan. Okey, so sebelum kita nak akhiri kelas, kita tengok dulu. Jom kita kenali tokoh fashion yang ternama lah di dalam Malaysia maupun di luar negara. Okey, ni cikgu ada dua saja. Okey, yang pertama ni, kenal tak? Okey, yang ni adalah Rizman Ruzaini. Okey, mereka adalah pereka fashion baju lah. Basically baju kan. Dia buat untuk artis-artis, baju untuk pakai dinner, baju pengantin. Okey, semua Rizman Ruzaini boleh buat. Cuba search Google, tengok Rizman Ruzaini. Antara rekaan-rekaan Rizman Ruzaini memang sangat-sangat cantik. Okey, manakala yang kedua ni adalah gambar Datuk Jimmy Choo. Kenal tak Datuk Jimmy Choo? Okey, Datuk Jimmy Choo ni dia orang Malaysia tapi dia duduk dekat luar negara. Dia merupakan seorang pereka kasut yang ternama. Artis-artis antarabangsa. Okay, banyak juga koleksi kasut daripada Datuk Jimmy Choo. Okey, sekarang kita main teka-teka. Okey, apakah benda itu? Okey, ni gambar pertama ni apa ni? Gambar yang pertama ini adalah
Penetas. Okey, gambar yang kedua. Gambar kedua ni apa? Kita panggil apa ni gambar yang kedua? Okay, gambar kedua adalah slipper. Ataupun kacip. Gambar yang ketiga adalah jidar. Okay, jidar ni kita sarungkan dekat jari tengah pada tangan yang menjahit bagi elakkan jari kita tercucuk jarum. Okey, ni macam protection lah. Protection dekat finger kita. Okey, tekan lagi. Okey, yang ni apa? Okey, yang ni nama dia tweezer. Tweezer nak pegang apa? Nak pegang manik kan. Okey, kemudian yang ni adalah yang ni alatan mendraft. Okey, nama dia pembaris siku L. Okey, yang terakhir ni. Okey, gambar yang last ni apa? Okey, yang ni adalah kapur penanda. Kita guna untuk tanda garisan pemadan dan nak pindahkan garisan pola pada fabrik. So kita nak macam apa? Pola tu bentuk dia kita nak ubah kepada fabrik, kita boleh guna kapur penanda. Tak boleh guna pensel sebab tak nampak kan. So alatan sesuai untuk menanda adalah kapur penanda. Okey, last ni. Cikgu nak apa? Jentik sikit minda awak. Apa perbezaan di antara fashion dan trend? Fashion versus trend. Apa dia? Apa beza dia? Okey. Okey, kita tengok dulu apa perbezaan fashion, okey. Fashion ini adalah merujuk pada gaya pakaian. Pakaian, rambut, hiasan ataupun kita punya perangai, tingkah laku yang terkini dan popular. Okey, fashion ni dia hanya dalam jangka masa yang pendek. Okey, mungkin setahun, okey fashion tu pun akan hilang macam itulah kan. Okey, sekarang kita tengok apa pula trend. Okey, trend ni adalah apa yang popular pada masa-masa tertentu. Okey. Trend ni pula jangka masa dia lebih panjang berbanding dengan fashion. Kadang-kadang trend ni dia boleh menjangkau sehingga bertahun-tahun. Fashion tadi cikgu bagi tahu dia dalam tempoh masa yang pendek saja. Fashion tak akan hilang. Tapi trend ni dia lebih lama. Okey. Trend pun sebahagian daripada fashion juga. Itulah perbezaan fashion dan trend. Okey, sebelum cikgu akhiri kelas, okey, student semua boleh connect dengan cikgu dekat Facebook Farah Fairisha Faina Fahri, Instagram cikgu ada Farah Fairisha dan YouTube channel cikgu Farah. So don't forget to subscribe, okay? Okay, thank you. Till next video. Bye.